Yang ini daripada siapa ni pendengar kita yang bernama Encik Rahmat. Assalamualaikum GC. Waalaikumsalam. Encik Rahmat kata, saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan berlaku. Rumah saya di kawasan Bunli, Jurong, macam itulah lain kali kalau tak nak saya sebut nama rumah kawasan mana, janganlah awak letak dah letak ni baru cakap. Tak apa, nasib baik tak sebut nombor blok lah. Kata Encik Rahmat ni, blok saya ni bertentangan dengan blok sebelah. Jadi saya boleh nampak lah koridor blok saya, boleh nampak koridor blok sebelah. Kebetulan bila saya naik tangga, dan di blok sebelah ada orang juga sedang naik tangga, baru balik kerja lah. Mungkin sama waktu dengan saya. Dia berjalan menuju ke arah rumahnya, dan kebetulan saya belok kiri, dia pun ikut belok, agak sama lah. Tapi kalau kiri saya tu maknanya kanan dia, sebab blok kami bertentangan. Bila dia belok berjalan tu, saya baru perasan di belakangnya ada seorang perempuan kisi. Pakaiannya kisi memang sangat-sangat teruk, koyak-koyak bajunya. Jadi saya perhatikan, takkan lelaki ni tak perasan siapa pula perempuan yang berdiri di belakangnya. Bila lelaki tu sampai depan rumah, dia pun buka pintu. Perempuan tu masih lagi berdiri di belakangnya. Yang hairan dia tak perasan. Lelaki itu pun masuk dalam rumah. Saya ni masih berdiri masih memerhatikan. Jadi bila dia masuk dalam rumah, dia buka pintu besi, dia buka pintu kayu, dia masuk dalam, dia tanggalkan sepatu. Tiba-tiba saya ada message. Saya tengok message itu dari kawan saya tempat tugas lah. Saya pandang balik wanita tu dah hilang. Mata saya berkeliaran kiri kanan cari tak ada. Mana pula, takkan perempuan ni masuk dalam rumah, lelaki ni tak perasan. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya, kata Encik Rahmat. Kisi tak tahu apa berlaku. Lelaki tu pun dah masuk, dah habis tamat ceritanya, dah tutup pintu. Saya pula pusing belakang nak buka pintu. Sedang nak buka pintu, ada orang beri salam sebelah tepi. Tak dengar, cuma suaranya macam orang beri salam. Kisi, bila saya dengar suaranya menyeramkan, dahlah meremang. Saya tak pernah umur kisi salah kunci untuk buka pintu. Pintu besi punya kunci saya gunakan untuk buka pintu kayu. Pintu kayu sampai tersendat kunci saya. Saya ketuk rumah berkali-kali. Isteri saya bangun tanya kenapa saya menggelacat. Saya cuma beri alasan yang saya tak tahan nak terkucil. Masuk dalam, isteri cuba tarik kunci. Saya pun konon-konon masuk tandas. Kisi, isteri saya ni sekarang depan pintu, cuba tarik kunci yang tersendat di depan pintu kayu. Saya pula konon-konon masuk dapur, cuci kaki nak terkucil. Keluar dari dapur terperanjat. Ma, tutup pintu, Ma. Apa abang ni? Tutup pintu, kunci dari mana? Buat bodoh, tutup pintu sekarang. Sampai saya marah isteri saya. Tutup pintu. Isteri tanya, kenapa dengan awak ni? Saya cakap, awak jangan marah, jangan takut. Awak tadi tak nampak ke depan pintu ada perempuan diri? Isteri saya terperanjat, Kisi. Kisi nak tahu, saya dengan isteri berdiri dalam rumah, sedang berbual dalam keadaan ketakutan. Benda tu bermain dengan kunci. Dekat luar kan saya kata kunci tersendat. Dia seolah-olah tolak kunci tu, bunyi Kisi. Bunyi deringan tu kunci yang digerakkan. Bang, siapa kat luar tu bang Dah, jangan buka pintu, masuk bilik. Saya dengan isteri masuk bilik tidur sampailah ke pagi. Bila bangun pagi, buka pintu, kunci masih ada, tersendat. Tarik dengan paksa, barulah dapat tarik keluar, Kisi. Saya menyesal, kipu hal orang, saya sendiri yang kena gangguan. Kelakar betul kisah abang kita ni Itulah, jadi lelaki jangan kipu. Kipu hal orang kan, benda tu dah terbang masuk blok awak. Betul saya dapat rasakan dalam situasi takut ni, kita mesti akan sumbat kunci yang salah. Terus paksa pula tu sampai tersendat kawan tu dalam lubang kunci tu. Tahu ketuk pintu, isteri bangun, isteri kena marah. Kalau ia pun awak, isteri dah buka pintu, jangan nak isam pergi toilet, terus tutup pintu. Yalah, cerita tu macam saya pula akan buat Malam ni macam kisah Jadi ada yang suka dengan kisah tadi, memang menyeramkan lah. Kisah keesokan hari, boleh tak betapa
Ayolah, seram betul kisah abang tadi tu Dia boleh nampak isteri tak perasan, isteri sedang semangat ni bergubah-gubah. Ni apa suami aku ni, sumbat kunci yang bersalah ni. Tarik. Suami keluar dari tandas dan nampak depan pintu benda tu diri Selalunya isteri yang nampak, kali ni suami pula yang nampak. Kalau anda lah, saya nak tanya kaum-kaum Hawa lah, dapat suami macam abang kita ni dia segan lah, apa anda buat? Macam mana tu? Dapat suami yang segan, bukan menakut. Yang ini daripada Marun katanya. Apa khabar KC? Khabar baik. Saya pendengar setia dari seberang JB KC. Saya suka dengar rancangan Misteri Jam 12 sebab ia menghiburkan dan juga membantu saya waktu malam yang sedang bertugas sebagai pengawal keselamatan. Saya pernah bertugas di Singapura sebagai pengawal keselamatan selama 4 tahun. Duduk di Singapura, gajinya boleh tahan kalau tukar mata wang ringgit Malaysia. Oleh kerana sekarang ini ibu saya sakit dan kadang-kala memerlukan saya, jadi terpaksalah saya kembali ke Johor ataupun kembali ke Malaysia bertugas di sini. Ibu saya sakit hayat dan saya mempunyai adik-beradik seramai 4 orang. Tapi saya seorang yang jaga ibu. Lagi 3 orang jauh KC. Mereka menetap di Kuala Lumpur. Ibu saya pula jenis yang degil. Tak nak ikut abang dengan kakak saya walaupun diundang berkali-kali tinggal dengan mereka di bandar. Jadi kata pendengar kita berikut ini, mempunyai pengalaman 5 tahun bertugas sebagai pengawal keselamatan, kata Mir lah di Singapura. Kemudian balik ke Malaysia bertugas juga sebagai pengawal keselamatan. Kerana ibunya tidak ada orang jaga, jadi bila ibu sakit tenat ataupun ada kecemasan, dia boleh tinggalkan dan balik ke rumahnya secepat mungkin. Pengalaman yang diketengahkan oleh pendengar dari seberang tambak dikatakan memang menyeramkan. Pendengar Ria 897 kata Mir, saya bertugas pengawal keselamatan di Singapura dengan Malaysia memang jauh bezanya. Di Singapura kita jaga rumah-rumah kondo yang cantik, pejabat-pejabat yang cantik. Di Malaysia, oleh kerana saya ni tidak ada pelajaran, apa jua kerja saya terpaksa terima KC untuk menampung hidup saya dengan ibu di kampung. Jadi Mir kata saya telah pun mendapat satu tawaran menjadi pengawal keselamatan security guard, menjaga sebuah bangunan lama yang tidak lagi digunakan. Bangunan itu nak dirobohkan. Sebenarnya bangunan itu dah lama kosong, tapi dalam banyak barang-barang berharga yang harus dijaga. Dipasang kamera litar di kawasan bangunan tersebut. Selain daripada main gate yang saya jaga, sebab ada juga pekerja-pekerja lama akan keluar masuk mengangkat barang-barang mereka dipindahkan ke tempat yang lain. Dan tempatnya besar. Yang hairan saya seorang yang jaga. Saya pernah tanya kepada majikan baru, kenapa saya jaga tempat ni seorang-seorang, tak ada ke orang lain? Dia kata memang tempat ni dikhususkan seorang jaga. Dari pagi sampai ke malam, malam tak payah jaga. Jadi saya hairan kenapa pula saya bertugas dari jam 7 pagi sampai pukul 7 malam. Selepas 7 malam katanya tak ada orang jaga, buat bodoh, terus kau balik. Ingat, sebelum pukul 7 aku nak kau pack barang kau, kata majikan saya. Engkau pack, pukul 7 malam tepat kau keluar dari sini. Jadi alasan yang diberikan bila saya tanya kenapa, dia kata semua akan automatic system mengikut kiriman email yang saya terima. Ini bermaksud kawasan itu akan dikawal menggunakan komputer. Pintu akan dikunci sendiri. Jadi kalau saya tak keluar sebelum jam 7, saya akan terperangkap di dalam sampai keesokan pagi. Bila dengar tu, saya pun buatlah. Sampailah satu hari setelah saya jaga tempat tu lebih kurang 3 minggu, kata Mir. Saya bergegas keluar dan bila 7 malam tepat, saya dah berada dekat luar menuju ke arah motosikal. Raba-raba poket saya, alamak, kunci motosikal aku dekat dalam lah. Saya patah balik ke si 7 suku malam saya patah balik. Kata Mir, bila jalan dah meremang bulu rumah saya. Kawasan tu memang gelap gelita. Saya pergi ke guard house, saya buka pintu boleh buka ke si. Kata majikan aku pukul 7 malam semua tutup. Cari kunci. Sedang saya cari kunci, saya terperasan ada perempuan ni lari. Dalam keadaan macam rukuk, sedang solat macam tu lah. Dia lari laju ke si. Kiri kanan. Hush!
Dalam hati bercakap, apa benda tu Baru jumpa kunci. Saya perhatikan betul-betul. Saya istighfar Casey. Saya rasa saya nampak ni bukan manusia. Saya terus keluar, pergi ke arah motosikal, hidupkan enjin motosikal dan pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, saya rasa seram sejuk. Tapi Alhamdulillah benda tu tak ikut saya pulang. Kemudian, keesokan harinya saya demam. Badan saya panas. 2 hari saya cuti. Cuti sakit. Setelah cuti sakit, majikan saya telefon. Dia kata, tak perlu saya jaga tempat tu lagi, dia tukarkan saya ke tempat yang lain. Jadi saya rasa muskil. Kemudian baru dia cakap, kau dah nampak Nampak apa? Kau nampak ke belum semalam? Saya kata saya dah nampak. Jadi tak perlulah aku letak kau sana lagi sebab kau akan takut. Jadi sejak hari itulah Casey, rupanya bangunan itu memang ada banyak gangguan. Bila malam tak ada orang berani pun nak masuk, sebab dia akan keluar selepas waktu maghrib. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey.